Hai, Assalamualaikum semua. Okey, hari ni selamat pagi. Cikgu ucapkan kepada semua. Okey, so hari ni kita nak bincang dengan kertas akhir tahun penilaian akhir tahun. So, untuk 7 soalan yang pertama. Okey, so soalan yang pertama. Okey, kelaskan penyakit-penyakit yang berikut kepada penyakit berjangkit dan penyakit tidak berjangkit. Okey, so dia dah beri jawapan, pilihan jawapan. Anda kena masukkan ke dalam kotak yang berikut. Okey, so penyakit berjangkit yang pertama adalah kolera. Okey, B jawapannya adalah panau. Okey, so kolera ni adalah penyakit cirit birit disebabkan oleh bawaan air. Panau pula adalah bakteria yang terdapat pada contohnya pakaian. Lepas tu kita akan share. So panau tu akan berpindahlah daripada satu individu kepada individu yang lain. Okey, seterusnya penyakit yang tak akan berjangkit adalah hipertensi. So hipertensi ni adalah penyakit darah tinggi. Okey, dan juga kanser lah. So kanser tidak akan berjangkit dari satu individu kepada individu yang lain. Okey, so soalan nombor 2. Okey, meminta kamu untuk padankan setiap jenis interaksi dengan penerangan yang betul. Okey, gambar yang pertama ni menunjukkan nodul dan juga rhizobium. Okey, so nodul ni ada dan juga rhizobium. Rhizobium ni adalah nama bakteria. Okey, nodul ni adalah bahagian yang terdapat pada pokok kacang kita. Okey, so ini adalah satu interaksi. Okey, so interaksi ini memberi manfaat kepada satu organisma dan bukan satu organisma, dia adalah mutualisme. Maknanya mereka saling membantu antara satu sama lain. Okey. So, gambar yang kedua, interaksinya adalah bernama komensalisme. Okey, di mana ikan remora mendapat manfaat daripada ikan makanan yang dimakan oleh ikan jerung. So, ikan jerung tak ada apa-apa kerugian lah. So, jawapannya pada kotak yang ketiga. Padankan pada kotak yang ketiga. Okey. Alright, so seterusnya bahagian B, 2B. Okey, dia minta kamu isi tempat kosong dengan jawapan yang betul tentang saling bersandaran antara organisma hidup. So ini adalah bab 2. Okey. Alright, so tempat kosong terdiri daripada semua populasi yang hidup bersama dan berinteraksi antara satu sama lain. Bila semua populasi yang lebih besar daripada populasi adalah community. Okey. Alright, so yang kedua, tempat kosong ialah interaksi yang memberi manfaat kepada kedua-dua organisma. Okey, bila manfaat kepada kedua-dua organisma, jawapannya adalah mutualism. Okey, mutualisme. Alright. Okey. So harap jelas. Ekosistem dan komensalisme ni tak ada kaitan lah. Okey. So seterusnya, yang ketiga, tandakan right pada ciri-ciri yang sesuai bagi pokok cili, pokok padi, terung dan tebu. Okay, maknanya kena right lah pada bahagian pokok cili dan terung ni. Mereka dah sekalikan, dan pokok padi dan pokok tebu ni pun dah grouping. Okay, so kita kena perhatikan betul-betul. Okay, 3. Adakah pokok cili, pokok terung mempunyai akar serabut? Tidak. Okay. Yang ada akar serabut adalah pokok padi sahaja. Okey, kelas. Kita tak boleh buat jawapan macam ni. Tak boleh pangkah. Kalau dia tak ada ciri-ciri tersebut, kita biarkan kosong sahaja. Okey, so saya akan padam. Okey. Okey. Alright, so baru betul. Kalau anda buat macam tadi ada pangkah, jadi markah anda akan ditolak lah. Okey, pokok cili dan pokok terung akan tunjang. Ya. Okey, pokok padi dan tebu taklah sebab dia dah berakar serabut. Okey, pokok cili dan terung adakah mempunyai daun jejala?
Ya, okey. So daun jejala ni dia macam ada urat-urat lah. Macam tu. Inilah bentuk daun jejala. Okey. Dan pokok padi dan pokok tebu mempunyai urat daun selari. Okey. Urat daun selari ni dia macam ni. Dia panjang-panjang macam daun serai, daun pandan. Okey. So itu adalah ruangan yang kamu kena tick. Dan jangan bubuh tanda pangkah. Kalau anda bubuh tanda pangkah, kita akan tolak markah dan mungkin anda tak akan ada markah langsung. Kosong lah. Okay. So yang keempat. Okay. Okay. So yang keempat, diberi 4 bintang yang mempunyai warna yang berlainan. Okay. Putih untuk P, Q berwarna merah, R warna biru dan S berwarna kuning. Okey, juga antara bintang P, Q, R dan S, nyatakan bintang-bintang berikut. Okey, maknanya anda kena tulis balik apa nama dia punya abjad di dalam kotak yang disediakan. Okey, bintang yang paling panas adalah bintang R. Okey, so bintang yang paling sejuk adalah bintang apa? Warna merah ke warna kuning? Okay, so warna merah. Alright, so R dan Q lah. Okay, so seterusnya bahagian 4B pula, tandakan right pada peringkat akhir sesuatu bintang. Supernova peringkat akhir tak? Tak, dia hanya letupan. Lepas tu dia akan ada lagi satu peringkat. Okay, raksasa merah. Raksasa merah ni sebelum maknanya dia punya penggunaan gas helium pelakuran nuklear dalam bintang tu semakin berkurangan. Sebab tu dia jadi raksasa merah. Okey, kedai putih adakah peringkat akhir? Ya. Bintang neutron pun adalah peringkat akhir pada sesuatu bintang. Okey, so 4B tandakan right pada kedai putih dan bintang neutron. Okey, so seterusnya nombor 5A. Okey, dia minta anda untuk gariskan jawapan. Okey, soalan 5A1. Cas elektrostatik ialah cas elektrik yang adakah pegun atau bergerak pada sesuatu objek. So, cas elektrostatik ialah cas elektrostatik yang pegun atau bergerak pada sesuatu objek. So, jawapannya adalah pegun. Okey. Pada sesuatu objek. Yang A2, dua objek yang mempunyai cas yang sama. Okey, cas yang sama adakah menolak atau menarik antara satu sama lain? Dia akan menolak. Okey. So jawapan 5A1 adalah pegun dan 5A2 adalah menolak. Okey. Itu adalah tentang topik elektrostatik berada dalam bab 7. Okey, seterusnya 5B. Okey. Sarina sedang mengikat bulu kucingnya dengan sikat seperti yang ditunjukkan dalam rajah 5. Okey, apakah yang berlaku apabila belon tergantung pada siling? Okey, lukis belon sikit. Okey, tiba-tiba terjatuh mendekati kucing itu. Okey, terangkan jawapan anda. So, dia buat yang tindakan dia yang pertama adalah sikat. Maknanya dia menghasilkan cas elektrostatik antara sikat tersebut dengan bulu kucing. Dan kemudian ada belon yang jatuh dan mendekati bulu kucing tersebut. Okey, so poinnya kena ada 3 lah. So yang pertama, belon akan melekat pada kucing. Okey, siapa ada tulis belon melekat pada kucing ni dapat 1 markah nah. Okey, ni 1 markah. Okey, seterusnya kenapa belon tu melekat pada kucing? Kerana daya elektrostatik dihasilkan. Okey, sebab apa? Dihasilkan dengan cara tadi
Sarina mengikat bulu kucing dia. Okey, bila daya terhasil, okey, kenapa terjadinya daya elektrostatik tu? Sebab terdapat cas berlainan pada kucing itu dan belon. Okey, so bila cas berlainan, maka belon akan tertarik pada bulu kucing. Okey. So poin yang pertama, belon melekat pada kucing. Poin yang kedua, mesti ada perkataan daya elektrostatik. Okey, ni poin yang kedua. Dan poin yang ketiga, mesti terdapat cas berlainan pada kucing dan belon. Ini markah yang ketiga. Okey? Alright. Seterusnya, nyatakan situasi harian yang lain. So, situasi harian yang lain ni aplikasi lah. Aplikasi ataupun fenomena harian yang melibatkan daya elektrostatik. So, jawapan kita apa? Yang paling senang adalah kilat. So, kilat merupakan satu fenomena semula jadi ataupun aplikasi harian kita lah, di mana daya elektrostatik dihasilkan. Okey, akibat apa? Pergeseran antara awan-awan. Okey, pergeseran antara awan. Okey, so sebelum hujan nak turun, so awan-awan akan berkumpul, dia akan bergerak perlahan-lahan supaya mereka boleh kumpulkan air dengan banyak. Okey, so masa nak kumpul air banyak tu lah akan berlakunya pergeseran. Okey, cas yang berlainan, maka akan terhasillah kilat. Okey, so seterusnya adalah soalan tentang Steven yang disuruh oleh gurunya untuk menyusun air yang diperoleh dari pelbagai sumber semula jadi. Okey, berdasarkan jumlah bahan terlarut dalam air dan dia minta urutan menurun. Okey, menyusun air pelbagai sumber semula jadi. Okey, so air kolam, air telaga. Yang pertama sekali senang saja. Okey, dia nak air semula jadi kan. So boleh buat air sungai. Okey. Alright, and then air laut. Okey. So kenapa tak masukkan air hujan? So air hujan ni dia bukan daripada macam sumber semula jadi ni, dia melibatkan ni lah. Okey, berdasarkan jumlah bahan terlarut. Yang tu. Kalau air hujan ni, jumlah bahan terlarutnya sedikit. Okey, so air sungai paling sikit, air kolam, air telaga dan air... Okay, sebab dia nak urutan menurun kan. Okey, saatnya kita iris dulu. Yang paling banyak adalah... Sekejap, kita tukar jawapan Okey, so sebenarnya yang paling banyak jumlah bahan terlarut adalah air laut. Okey, tukar tempat. So air laut. Dan yang paling sedikit adalah air sungai lah. Okey. Alright. So itu adalah jawapan 6A. Okey, 6B. Air yang kita gunakan merupakan hasil daripada pembersihan di loji rawatan air. Okey, ni. So, antara tangki P, Q, R dan S, yang manakah menyingkirkan benda asing? Okey, singkirkan benda asing maknanya tangki penurasan. Okey, penurasan. So, yang mana satu agak-agak kamu dalam antara P, Q, R dan S ni adalah tangki penurasan. So, jawapannya adalah R lah. Okey, so seterusnya, kapur mati dan bahan X ditambahkan ke dalam tangki penggumpalan.
Okey, kapur mati dan bahan X ditambahkan ke dalam tangki penggumpalan. Namakan bahan X dan fungsinya. So, bahan X adalah alum. Okey, so kapur mati dan kita campurkan dengan alum. Okey. Apa fungsi alum? Okey, so alum ni adalah untuk menggumpal zarah terampai yang kecil. Okey, ibarat macam magnet lah. So, dia akan menarik semua zarah-zarah terampai yang kecil supaya melekat pada alum tadi. Okey, so baru boleh dapat 2 markah lah. Ini 1 markah, yang ini pun 1 markah. Okey, so alum fungsinya untuk menggumpal zarah-zarah terampai. Di mana kita boleh jumpa alum? Pada tangki penggumpalan. Okey, so soalan seterusnya, kerosakan gigi sering berlaku pada zaman dahulu, tetapi sekarang masalah itu telah berkurang. Mengapa? Okey, so sebenarnya masalah itu berkurang sebab masa pembersihan air kita akan tambahkan satu bahan yang bernama natrium fluorida. Okey, so natrium fluorida ini dia akan bantu untuk mengelakkan pereputan gigi. Okey, so dengan minum air pun kita sudah boleh membantu untuk elakkan pereputan gigi. Okey, so itu adalah bahan yang ditambah di dalam kita punya semasa proses pembersihan air. Okey, natrium fluorida. Okey, so soalan yang ketujuh adalah tentang bab gelombang. Ini bab 10. Okey, iaitu tentang gelombang. Okey, dalam bab gelombang ni, dia minta kamu untuk isi tempat kosong. Okey, so jawapan pun dia dah bagi. Okey, 7A1, bunyi kelangsingan yang tinggi mempunyai gelombang dengan so jawapannya adalah frekuensi. Okey, so kelangsingan pasangannya adalah frekuensi. Okey, so kelangsingan yang tinggi, frekuensi yang lebih tinggi daripada bunyi kelangsingan yang rendah. Okey. 7A2, bunyi yang nyaring. Kalau nyaring, kenyaringan dia ada kaitan dengan amplitude. Okey, so langsing bunyinya lain, nyaring pun dia ada bunyi yang lain. So langsing pasangannya adalah frekuensi dan kenyaringan dia ada kaitan dengan amplitude. Okey, so itu jawapan untuk 7A1 dan 7A2. Okey, seterusnya adalah 7B. Okey, ini adalah seorang pekerja yang menggunakan mesin pemecah konkrit. Nampak yang bunyi tung-tung yang bising tu kan? Okey, so dia minta anda untuk tanda right pada paparan osiloskop. Okey, apa tu osiloskop? Osiloskop ni adalah alat untuk mengesan gelombang. Okey, mengesan gelombang. Ataupun kalau anda tengok kan, kalau dalam gambar, konon-konon ada orang dekat ICU ke apa kan, dia kan macam ada satu mesin dia letak kan, nanti dia tunjuklah jantung kawan tu bergerak, lepas tu nanti dia akan macam ni lah. So itu adalah sebenarnya adalah osiloskop. Okay, so berikan alasan kepada anda. So yang pertama anda kena pilih yang mana satu rajah yang menunjukkan orang kata apa, bunyi bising. Bunyi bising yang dihasilkan oleh pekerja kontraktor ni. So jawapannya adalah yang inilah. Okey, so gelombang yang kedua kamu tikkan di situ. Okey, so 1 markah dah. Kerana di bunyi bising dihasilkan ataupun disebarkan oleh getaran yang tidak teratur. Okey, yang tidak
teratur. Okey. So, lagi satu. Kalau anda tengok frekuensinya dan juga amplitudenya, dia punya frekuensi dan amplitudenya lebih tidak teratur lah. Sikit tinggi sangat. Okey, so dia menghasilkan bunyi yang bising. Okey, so gelombang terdiri daripada campuran frekuensi dan amplitud. Okey. Alright, so itu adalah dua sebab. So, satu markah dekat sini. Okey. Yang ni satu markah. Dan point ini adalah satu markah. So, baru kita boleh dapat 3 markah lah. Okey. Seterusnya, soalan 7B2. Okey, bekerja dengan mesin ini mungkin menyebabkan kerosakan reseptor dalam koklia. Okey, apa benda reseptor dalam koklia ni? Dia macam koklia ni berada dalam telinga kita. Okey, so reseptor ni pula adalah sel deria lah, yang mana kalau kita tak ada sel deria ni, kita tak boleh mendengar. So koklia adalah organ yang terdapat dalam organ kecil lah yang terdapat dalam kita punya telinga. Okey. Alright, so bekerja dengan mesin ini mungkin menyebabkan kerosakan reseptor dalam koklia kerana bunyi nyaring. Apa yang boleh dilakukan untuk meminimumkan risiko ini? So, senang saja. Okey, memakai penyumbat telinga. Okey, tutuplah telinga kamu tu dengan kapas ke, okey, atau adalah alat dia. Dia macam inilah alat dia. Sumbat masuk dalam telinga. So, kamu tak akan dengar bunyi. Bukan tak akan dengar lah. Kamu akan dengar tapi bunyinya adalah terlalu perlahan dan boleh elakkan kerosakan pada telinga kita. Okey. So, sampai sini dulu perbincangan kita. Nanti kita akan sambung pada soalan 80. Okey. So, apa-apa sebarang soalan boleh PM saya. Nanti kita bincang. Okey. So, sekian. Terima kasih.